Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, hal أنتم Waalaikumsalam warahmatullahi. مستعدون لإكمال الفصل؟ لنبدأ الفصل. هل أنتم مستعدون؟ Insyaallah. وبقي لنا طالبان طالبان لم يأتيا إلى الفصل إلى جوجل ميتينج. Muhammad Arifin dengan Muhammad Faris bin Zai Izzuddin Syam. Okay, نبدأ. لا ننتظرهما. طيب المحاضرة اليوم سوف تكون المحاضرة الأخيرة لهذه المادة. لهذه المادة إن شاء الله نحن في نهاية الفصل. Dan tajuk ini tajuk terakhir lah tajuk terakhir. Dan minggu depan, minggu ke-10 entum akan ada amali terjemahan 1, 8 hari bulan 9. Kemudian minggu ke-11 entum ada kuis 2 iaitu 15 hari bulan 9. Kemudian entum ada amali terjemahan 2 iaitu pada minggu ke-12 22 September. Okey, kemudian minggu 13 minggu 13 entum ada pembentangan. Betul? Kita dah pindah pembentangan dari minggu ni minggu 9 kita dah pindah ke minggu 13. Betul ya? Semua ambil maklum ya? Baik. Kemudian minggu ke-14 adalah ujian. Ujian 20%. So habislah kelas kita. Cuma jika sekiranya ada keperluan, jika sekiranya para pelajar ada keperluan untuk kita set up Google Meet pada minggu-minggu hadapan, kita akan communicate melalui WhatsApp group jika sekiranya ada keperluan Baik. Semua faham ya? Ustazah takut nanti minggu depan kamu duk tunggu kelas Ustazah. Boleh faham Faham ya? Ustazah? Faham. Okey. So supaya kamu nampak dengan jelas dan kalau boleh Ustazah nak kamu tanda Kamu tanda. Ustazah tunjuk secara lebih nampak Ustazah tunjuk kamu punya kelas Kamu punya kelas. Okey, sekejap Ustazah cari file. Okey, Ustazah show dekat skrin ini supaya kamu faham perjalanan kelas dan tak timbul salah faham. Okey. Sekarang ni yang Ustazah tayang ini adalah planning PNP Ustazah planning PNP Ustazah. So kamu nampak kat sini yang Ustazah tulis yang warna merah ni Ustazah tak pastilah kamu nampak. Mula-mula kamu tengok kat atas ni, yang kat atas ni Yang kat atas sekali kan ada subjek idal Ustazah besarkan saiz. Okey. Ada subjek idal. Okey, kalau subjek idal ni pada hari Selasa, nampak tak? Seorang je respon. Siapa yang nak respon? Hari Selasa. Nampak tak? Okey pada hari Selasa kelas kita idal kan? Okey. Minggu pertama kuliah, Ustazah dah bagi lecturing secara detail planning kelas dengan segala isi kandungan subjek yang perlu kita pelajari dan juga tarikh-tarikh penting berkaitan dengan tugasan, amali terjemahan, kuis, pembentangan Itu awal kelas minggu pertama Kemudian kan kita dah ubah-ubah Okey, minggu kedua Ustazah ada lecturing dengan kamu, ada kuliah. Begitu juga pada minggu ketiga Ustazah ada kuliah dengan kamu. Kemudian pada minggu keempat kita tak jumpa secara live tapi Ustazah ada buat rakaman video. Ustazah ada buat rakaman video, boleh rujuk rakaman video. Itu kuliah yang keempat. Kemudian
pada minggu kelima, ya, minggu kelima kamu ada kuis, ya, kamu ada kuis 10 markah minggu kelima. Lepas tu ustazah dah bagi dah pun markah, ya. Kemudian minggu keenam sesi pengkuliahan kali ini ustazah ada bagi kuliah sepatutnya, ya, pada penamanya pada minggu keenam iaitu 11 hari bulan 8, tetapi sebab ustazah cuti sakit, ustazah bawakan kuliah yang kelima itu kepada minggu ke-7 iaitu pada waktu kamu sepatutnya ada tugasan 2, ya. Dalam waktu yang sama, maknanya minggu ke-7 tu ada 2 benda lah. Satu, kuliah ustazah, ya, kuliah yang kelima. Kemudian dalam waktu yang sama kamu ada tugasan 2. Okey, kemudian minggu lepas 25 bulan 8 ada kuliah yang ke-6, ya. Dan hari ini 1 hari bulan 9 ada kuliah yang ke-7. Dan ini adalah yang last, ya. Baik. Minggu depan, ya, minggu yang ke-10 kamu ada amali terjemahan. Ya, minggu ke-10 kamu ada amali terjemahan 1. Okey, minggu ke-11 kamu ada kuis 2 dan minggu ke-12 kamu ada amali terjemahan 2. Minggu ke-13 kamu ada pembentangan dan minggu ke-14 kamu ada ujian, ya, open book test. So habislah kelas, ya, sebab subjek kamu ini memang dirangka dan dibina dalam keadaan tidak ada final exam, ya. Tidak ada final exam. Baik, ustazah harap faham. Okey, sekarang kita akan start dengan dengan kelas, ya. Taib. Okey, hari ini tajuk yang kita nak belajar ialah berkait dengan proses menterjemah. Amaliyah at-tarjamah. Al-mawdhu' alladhi sawfa nunaqish anhu huwa ma yata'allaq bi amaliyati at-tarjamah, ya, proses menterjemah. Kita nak melihat bagaimana penterjemahan itu berlaku, ya. Baik. Nampak tak slide ustazah ni? Nampak sudah. Nampak? Okey, ya. Ustazah dah besarkan tu, ya. Harap-harap nampak. Okey, ustazah letak dia kat center. Baik. Proses menterjemah, ya. Penterjemahan melibatkan proses penafsiran. Ya, penterjemahan melibatkan proses penafsiran ataupun proses interpretasi. Ya, penafsiran maknanya proses interpretasi. Dan juga dia melibatkan proses analisis teks bahasa sumber. Dan kemudian dia diikuti oleh prosedur terjemahan. Ya, baik. Prosedur terjemahan, ya, mungkin bersifat langsung atau mungkin juga berdasarkan struktur sintaksis yang sepadan bagi bahasa sumber dan bahasa sasar. Ya, sebagai contohnya ayat, ya, ayat yang ustazah paparkan itu adkhala Muhammadun al-qalama fil haqibah. Adkhala Muhammadun al-qalama fil haqibah. Kita nak memahami melalui contoh ini tentang prosedur terjemahan mungkin bersifat langsung atau mungkin juga berdasarkan struktur sintaksis yang sepadan, ya, bagi bahasa sumber dan bahasa sasaran. Okey, contohnya inilah ayatnya, ya. Adkhala Muhammadun al-qalama fil haqibah. Okey, bila tengok kepada ayat ini, penterjemah sebelum dia menterjemah, dia mesti memahami struktur sintaksis ayat bahasa Arab tersebut sebelum dia pindahkannya ke bahasa Melayu, ya, agar tercapai kesepadanan makna. Okey, kalau penterjemah dia tidak memahami perkataan adkhala itu apa maksudnya, al-qalam itu apa maksudnya, al-haqibah dia tidak faham apa maksudnya, maka adalah mustahil penterjemah itu
boleh menterjemah dengan betul. Sebab ya, dalam translation kita bukan sekadar ya melibatkan sesuatu yang bersifat langsung, tapi kadang-kadang dia ada yang bersifat tidak langsung, yang mana penterjemah sebelum dia menterjemah daripada bahasa sumber ke bahasa sasaran, dia kena memahami struktur sintaksis. Maksudnya dia kena faham grammar, dia kena faham nahu, baru dia boleh menterjemah dengan baik dalam kondisi berlakunya kesepadanan makna. Ya, baik. Kalau ayat ini tadi, adkhala. Kenapa ayat ini adanya hamzah adkhala? Kenapa tak kata dakhala Muhammad al-qalam? Okey? Sebab adkhala itu dia membawa maksud ta'diyah. Yang masuknya bukan Muhammad tetapi pen yang masuk dalam haqibah dengan perbuatan Muhammad yang perlu memasukkan al-qalam. Maka kat situ penterjemah dia perlu memahami fungsi adkhala. Adkhala kat situ dia membawa, dia adalah terbentuk daripada wazan af'ala. Bila wazannya af'ala, af'ala antara meaning af'ala ialah ta'diyah. Maka kalau translator tidak memahami fungsi morfologi yang ada pada perkataan adkhala, maka adalah mustahil dia boleh memahami struktur sintaksis ayat itu. Maka kalau dia tak faham fungsi morfologi dan dia tidak boleh mampu faham struktur sintaksis, maka automatik dia tak boleh menterjemah ayat ini dengan tepat. Ya, okey. Kemudian, ya, penterjemahan juga melibatkan 3 proses. Iaitu pertama, pemahaman maksud kandungan teks sumber. Ya, dia kena memahami maksud kandungan teks sumber. Ya. Kemudian, ya, dia melalui proses kedua iaitu proses penggantian. Ya. Kemudian dia mesti melalui proses ketiga iaitu penjanaan. Penjanaan dalam bahasa Sasak. Mesti melalui 3 proses tersebut. Pemahaman, penggantian dan penjanaan dalam proses dalam bahasa sasaran. Ya. Penterjemahan melibatkan 3 proses iaitu pemahaman maksud kandungan teks sumber dengan cara macam mana? Dengan menganalisis ayat-ayat bahasa sumber. Itu yang pertama prosesnya. Kemudian yang kedua proses penggantian. Dia kena gantikan apa yang dia faham dalam bahasa sumber itu selepas dia melakukan analisis-analisis terhadap ayat dalam bahasa sumber, dia mesti pergi kepada penggantian. Dia kena ganti dengan maksud dalam bahasa Sasak. Kemudian proses ketiga ialah penjanaan yang membentuk ayat-ayat bahasa sasaran berdasarkan hasil daripada pemahaman dan proses terjemahan. Maka bila berlaku 3 proses ini, maka berlakulah penterjemahan. Ya, baik. Lawson ya, salah seorang daripada pakar bidang dalam dunia translation. Nama penuh dia Mildred Lawson. Ya, pada tahun 1984, ya, beliau menulis satu buku Meaning Based Translation. Buku dia tebal juga, dalam lebih kurang 400 muka surat. Meaning Based Translation. Kalau awak pergi MPH biasanya ada jual, tetapi awak kena order dulu ya. Dia tak paparkan di rak, awak kena order dengan MPH dan harga dia boleh tahan jugalah. Ya, boleh tahan jugalah. Ya, $50. So kalau $50 tu kalau awak darab 4, RM200 Malaysia. Memang puasa lah Isnin Khamis kan kalau beli yang tu. Tak apa. Dia ada online. Boleh tengok online. Ya. Tapi online Ustazah tak pasti dia kena bayaran ke tidak. Baik. Lawson pada tahun 1984 dalam buku dia, dia bercerita tentang proses terjemahan.
Ya, proses terjemahan dia cerita macam mana? Dia cerita macam ni. Lebih kurang lakaran peta mindanya macam ni. Ya, macam ni. Okey. Lesson dia kata bila melibatkan proses terjemahan, proses itu berlaku sebegini. Pertama, dia berkait dengan bahasa sumber, iaitu teks yang hendak diterjemah. Itu pertama. Kemudian akan berlakunya proses pencarian makna. Sebab dah ada teks yang hendak terjemah, maknanya dah mula berlakunya proses pencarian makna. Bila dah cari makna, akan jumpalah makna. Dah ada benda yang sepadan lah. Ya? Kemudian daripada makna yang dapat itulah berlakunya satu proses iaitu menzahirkan makna yang akan berlaku dalam bahasa penerima iaitu maka berlakulah terjemahan. So mengikut pandangan Larsen, proses terjemahan berlaku dalam step yang berikut ini ya. Dia kata berlaku dalam 5 step ini ya. Okey, itu pandangan Larsen ya. Berbeza pula dengan pandangan seorang lagi pakar bidang iaitu Naida and Tabor. Ya. Naida dengan Tabor ya, dalam buku dia pada tahun 1969 ya, dia mengemukakan model ya tentang proses menterjemah seperti berikut. Lain pula. Kita tak sama dengan Larsen tadi. Naida dan Tabor ini dia kata pertama mesti berlaku pada bahasa sumber itu iaitu teks asal yang hendak diterjemah itu berlakunya apa? Menganalisis. Berlaku kat situ. Menganalisis itu berlaku pada bahasa sumber iaitu teks asal. Kemudian apabila telah berlaku analisis pada pada teks sumber ya. Bila dah berlaku kat situ, maka dia akan berpindah kepada step seterusnya iaitu pemindahan warta. Maksud warta ini ialah pemindahan message ataupun warta. Ya. Kemudian step yang ketiga dalam proses terjemahan ialah berlakunya penstrukturan semula iaitu benda ini berlaku pada bahasa sasaran iaitu teks yang diterjemah ya, teks yang diterjemah ya. Baik. Ini pada pandangan Naida dan Tabor ya. Okey. Kemudian mungkin kita boleh bincang satu persatu ya step itu. Kita boleh bincang secara lebih detail ya. Baik. Sekarang kita tengok dulu ya apa yang dikemukakan oleh Naida dengan Tabor ini iaitu menganalisis teks ya. Menganalisis teks ni dia duduk pada bahasa sumber ya. Ini lakaran yang dibuat oleh Naida dan Tabor. Okey, kita nak tengok satu-satu. Menganalisis teks apa yang berlaku, pemindahan warta ataupun pemindahan mesej itu apa yang berlaku. Kemudian kita akan tengok lagi menstrukturkan semula itu apa yang berlaku kat situ pada bahasa sasaran ataupun teks sasar. Baik, kita akan tengok satu persatu 3 step ini ya. Baik. Kita pergi yang pertama dulu ya. Menganalisis teks. Menganalisis teks sumber adalah langkah pertama dalam menterjemah. Menganalisis teks adalah untuk mengetahui dan memahami isi kandungan teks sumber. Maknanya itu berlakunya analisis ya, sebab kita buat analisis itu untuk kita tahu, kita faham isi kandungan teks sumber. Okey, menganalisis teks memerlukan penguasaan bahasa sumber yang baik. Ya, kalau penterjemah tidak menguasai bahasa sumber dengan baik, adalah mustahil dia boleh menterjemah ya. Kenapa dia perlu penguasaan bahasa sumber yang baik? Kerana penterjemah perlu meneliti struktur permukaan teks.
Apa dia struktur permukaan teks, iaitu dia perlu analisis dari segi hubungan tata bahasa, kata-kata ataupun frasa-frasa yang membawa mesej dan makna, serta dia perlu juga menganalisis makna kata-kata tertentu seperti kiasan dan sebagainya. Maka analisis teks ini dia berlaku pada teks sumber, dan kenapa dia perlu berlaku dekat teks sumber, kenapa perlu berlakunya analisis teks untuk memahami isi kandungan teks sumber, dan proses itu boleh berlaku dengan baik apabila penterjemah boleh menguasai bahasa sumber dengan baik. Ya. Penterjemah perlu menguasai bahasa sumber dengan baik sebab dia perlu memperhalusi struktur permukaan teks dari segi hubungan tata bahasa, kata-kata yang membawa mesej dan makna, dan juga makna kata-kata tertentu yang membawa makna seperti bahasa kiasan ataupun bahasa perumpamaan. Itulah dia proses pertama, iaitu menganalisis teks. Okey, kedua, pemindahan warta. Okey. Pemindahan warta ataupun pemindahan mesej, ya. Warta ini maknanya mesej. Pemindahan mesej atau pemindahan warta adalah langkah kedua dalam menterjemah. Apa maksud pemindahan warta itu? Maklumat dan maksud yang diperolehi dalam proses analisis tadi, yang first tadi, dipindahkan ke dalam bahasa sasaran. Semasa proses pemindahan ini, ya, kata-kata disatukan secara bermakna mengikut kelaziman yang terdapat dalam bahasa sasaran setelah dibuat penyesuaian makna ataupun penyesuaian semantik dan juga selepas dibuat penyesuaian struktur. Okey. Kita tengok contoh. Apa maksud penyesuaian makna dan penyesuaian struktur? Contohnya yang ni. Okey. Baik. Adkhala Muhammadun al-qalama fil haqibah. Terjemahan langsung dari kamus bagi setiap perkataan, setiap patah perkataan ini, jika kita terjemahkan dia satu persatu secara terjemahan langsung dengan sekadar merujuk kepada kamus, dia akan membawa maksud apa? Kalau adkhala membawa maksud memasukkan. Muhammad nama orang. Al-qalam maknanya pen. Fi maknanya dalam. Al-haqibah maknanya bag. Itulah dia terjemahan langsung dari kamus. Jika kita susun dia satu persatu mengikut turutan ayat bahasa sumber, iaitu adkhala Muhammadun al-qalama fil haqibah. Maka bila kita susun betul-betul terjemahan langsung, dia akan menjadi apa maksud dia? Dia akan jadi macam mana susunan dia, memasukkan Muhammad pen dalam beg. Itulah terjemahan langsung. Jika begitu, kalau kamu berhenti setakat di situ, memasukkan Muhammad pen dalam beg, maka pada sudut pandang bahasa Melayu, selaku dia bahasa sasaran, ada berlaku kurang upaya, ada berlaku keralatan, ada berlaku something wrong dengan susunan tadi. Baik. Semua kata-kata tersebut dipadukan secara bermakna mengikut kelaziman yang terdapat dalam bahasa sasar. Iaitu kat situ kita telah membuat penyesuaian makna ataupun semantik. Tetapi penyesuaian makna itu tadi ada masalah dengan struktur. Maka bila kita pindah
kita kena juga melihat dari segi penyesuaian struktur dalam bahasa Melayu. Ya, baik. Semasa pemindahan warta ini, semasa pemindahan mesej ini, yang translator ataupun penterjemah perlu mengambil berat tentang apa? Translator sepatutnya dia kena ambil berat dari segi penyampaian isi, bukan bentuk. Dengan sebab itu Ustazah katakan kalau disusun memasukkan Muhammad pen dalam beg, ada masalah dari segi penyesuaian struktur walaupun berlaku penyesuaian makna. Berlaku ke penyesuaian makna tetapi tidak berlaku penyesuaian struktur, ya. Dengan sebab itu dalam banyak keadaan makna idiomatik tidak dapat dipindahkan 100% bentuknya, ya. Baik, dengan sebab itu ya, ayat tadi jika nak dibetulkan translationnya, kita kena melakukan penyesuaian struktur. Bagaimana nak lakukan penyesuaian struktur, ya? Kita kena susun semula, maka dia akan jadi macam mana, ya? Muhammad memasukkan pen ke dalam beg. Barulah betul, ya? Begitu. Baik, tetapi oleh kerana step yang kita bincang ini tentang pemindahan mesej dululah. Okey, so kita kena masuk step yang seterusnya, penstrukturan. Ayat yang Ustazah betulkan tadi dia duduk kat sini dah. Menstruktur semula. Ayat tadi bila Ustazah betulkan, Muhammad memasukkan pen dalam beg, maka dia sudah berada pada step penstrukturan semula sebab kita nak suruh ada berlakunya penyesuaian struktur. Proses ini berlaku selepas analisis teks dan pemindahan mesej di mana maklumat yang hendak disampaikan itu disusun semula, distruktur semula dalam bahasa Sasar. Maka dengan sebab itulah ya, contoh yang atas itu tadi, adkhala Muhammadun al-qalama fil haqibah. Selepas selesai penyesuaian makna tadi, baru boleh dibuat penyesuaian struktur, iaitu kita susun balik, maka dia akan jadi Muhammad memasukkan pen ke dalam beg. Barulah betul dalam struktur bahasa Melayu. Tanpa penyesuaian struktur, kalau kita tak susun semula tadi, terjemahan yang dihasilkan akan kelihatan janggal. Ya, janggal. Ya, begitulah ya. Baik. Penstrukturan semula bergantung kepada pelbagai gaya bahasa yang dianggap sesuai dalam bahasa sasaran. Maka dengan sebab itu, ya, antara keperluan yang ada, yang perlu ada kepada translator, dia mesti menguasai bahasa sasar dan bahasa sumber sekaligus. Okey, maka berakhirlah 3 proses terjemahan, iaitu menganalisis teks, pemindahan warta ataupun mesej dan penstrukturan semula. Dah habis dah kat situ, ya. Dah habis dah kat situ, maka baru boleh masuk ke step yang keempat. Ya. Iaitu apa? Menyemak teks terjemahan. Menyemak teks terjemahan. Langkah ini berlaku selepas selesai penstrukturan semula. Tak boleh buat langkah ini kecuali selepas selesai proses penstrukturan semula tadi. Kenapa semakkan teks ini perlu? Kenapa teks yang telah diterjemah itu perlu disemak? Ya, semakkan dibuat untuk memastikan kualiti terjemahan. Ya, dan perkara yang perlu diambil perhatian semasa penyemakan semula terjemahan ialah dari segi berikut. Ya, disemak semula itu untuk melihat apa? Ya, yang pertama, nak lihat ketepatan maklumat, nak melihat kejelasan maklumat. Yang kedua, penyemakan teks terjemahan itu dibuat untuk melihat aspek kebahasaan teks terjemahan. Seperti nak tengok imbuhan betul ke tidak, ejaan betul ke tidak,
istilah yang digunanya itu betul-betul ke tidak, struktur frasanya betul ke tidak, ayat itu sempurna ke tidak, dan lain-lain lagi. Ya, banyaklah yang boleh dilihat dari segi sintaksis. Kemudian, kenapa penyemakan teks terjemahan itu perlu dibuat? Ya, untuk mengesan, ya, untuk kesan teks terjemahan terhadap pembaca sasar, untuk memastikan teks terjemahan itu mempunyai kesan kepada pembaca sasar. Maka itulah objektif dia. Okey, habis explanation Ustazah dalam bahasa Melayu. Ya, sekarang kita akan masuk nota kita dalam bahasa Arab. Harap bertabahlah ya. Okey, harap bertabah. InsyaAllah kelas kita tak panjang ya, tak panjang. Sebab ada 5 muka surat sahaja ya. Ada 5 muka surat sahaja. Baik. Oleh kerana kamu dah faham dah tadi proses menterjemahnya sebegitu keadaannya ya, dengan segala pendetilan yang ustazah bagi tadi. Sebenarnya ya kita kena faham bila proses penterjemahan itu berlaku, sebenarnya semua proses penterjemahan itu berlaku dengan bantuan ilmu semantik. Penterjemahan tidak mungkin berlaku tanpa bantuan ilmu semantik. Ilmu semantik itu apa? Ilmu makna. Dan mungkin inilah kali pertama kamu mendengar istilah semantik. Ya, begitu. Baik. Sekarang kita mahu mengetahui. Al-an nurid an na'rif kaifa tastafidu dirasat at-tarjamah min ilmi dalalah. Kita nak tahu sekarang bagaimana pengajian terjemahan yang mengambil faedah, mengguna pakai apa yang ada dalam ilmu semantik. Itu yang nak dibicarakan dalam nota kita seterusnya ini ya. Sebab apa yang kita perlu fahami, proses terjemahan itu mustahil berlaku tanpa bantuan ilmu semantik. Jadi kita nak melihat dari sudut ilmu semantik ya. Baik. يأخذ علم الدلالة بعين الاعتبار القضايا المتعلقة بالمعنى بمختلف أنواعه ومشكلاته. Ilmu semantik ini dia memberi fokus kepada isu-isu yang berkaitan dengan makna, dengan kepelbagaian jenis makna dan kepelbagaian permasalahan makna. وهذا المسلك هو ما سلكه المترجمون. Pendekatan yang dibuat dalam ilmu semantik inilah juga yang dilalui oleh bidang translation, oleh pakar-pakar penterjemah. Kenapa? لأنهم يحاولون الكشف عن مشكلة المعنى بصورة جلية. Kerana penterjemah itu sebenarnya mereka ini berusaha menggali, membongkar, menyelidik, merungkai permasalahan makna dengan secara jelas. Sebab bila dia nak terjemah, dia kena rungkaikan makna. Ya. وَذَلِكَ يَكُونُ فِي فَهْمِ مَعْنَى النَّصْ الْمَصْدَرِ وَنَقْلِهِ إِلَى اللُّغَةِ الْهَدَفِ نَقْلًا صَحِيحًا. Dan perkara itu berlaku ialah kerana penterjemah dia mesti memahami makna teks sumber. Kemudian baru dia boleh pindahkan makna itu kepada teks sasaran dengan cara pindahnya yang betul. Ya, baik. Baik. Oleh kerana kita kata translator itu ya dia perlu memahami makna ya, maka kita boleh soal kaifa fahimal mutarjim an-nas al-masdar. Bagaimana seorang translator dia boleh memahami teks sumber. Wa kaifa fassarahu, dan bagaimana penterjemah itu dia boleh menafsirkan makna. Dia boleh menafsirkan teks sumber itu. Wa halla rumuzahu wa azala ta'addudiyatahu ad-dalaliyah qabla qiyamihi binaqli dhalika al-nas al-masdar min lughatihi al-asliyah
ila lughatil hadaf au asna'ihi. Dan bagaimana translator itu dia menyelesaikan segala simbol-simbol bahasa dan juga merungkai kepelbagaian makna yang ada dalam teks sumber itu sebelum dia pindahkan semuanya daripada bahasa sumber ke bahasa sasaran. Bagaimana? Itu persoalan ya. Wa kaifa a'ada intaj zalika an-nas al-asli bi lughatil hadaf? Dan bagaimana pula dia nak menstrukturkan semula apa yang dia faham daripada teks sumber itu dengan bahasa dia, iaitu bahasa sasaran. Itu persoalan ya. Baik. Persoalan itu jawapannya di bawah ini ya. Inilah jawapan dia. Ya. Gitu. Fal mutarjim yaqumu bidaurin di syaqain. Sebenarnya translator ini dia melalui dua peringkat. Sebelum dia nak terjemah, dalam proses dia menterjemah itu dia melalui dua benda ini. Yatamathalu al-awwal fi fahmi an-nas al-masdar wa tafsirihi. Yang pertama, translator dia mesti memahami teks sumber dan boleh memberi pentafsiran, boleh memberi interpretasi kepada maklumat yang ada pada teks sumber. Wa yatamathalu asy-syaqqu ats-tsani fi i'adati khalqin nas bil lughatil hadaf. Dan yang kedua, translator. Dia mesti ada keupayaan menyusun semula apa yang dia faham itu ke dalam bahasa sasaran dia. Ya, itulah dia dua peringkat yang dilalui oleh translator. Baik, sekarang kita nak melihat satu persatu peringkat ini. Ya, peringkat satu apa yang berlaku, peringkat dua apa yang berlaku. Ya. Dan apakah kemusykilan-kemusykilan yang dia perlu selesaikan di peringkat pertama ini. Ya, itu ya, baik. Asyaqul awal iaitu fahmun nas al-masdar wa tafsiruhu, iaitu peringkat pertama ini translator dia melalui proses perlu memahami teks sumber dan dia boleh memberi interpretasi, dia boleh menafsirkan makna yang ada dalam teks sumber. Baik. Wahada amrun iskali ghaira sah. Sebenarnya perkara ini sangat rumit, bukan satu benda yang senang. Kenapa rumit? Kenapa bukan senang? Li asbab. Kerana ada beberapa faktor yang menjadikan dia itu rumit. Yang menjadikan dia itu bukan satu peringkat ataupun bukannya satu proses yang senang. Ya, dia ada sebab dia. Okey, kita nak tengok dulu sebab pertama ya. Sebab dalam nota ustazah ini, ustazah kemukakan 3 sebab. Sebenarnya banyak lagi tapi ustazah sekadar menyebutnya dalam nota ini 3 sebab. Kalau kamu baca buku lagi kat mana-mana, kamu mungkin akan jumpa lain-lain ya. Tapi untuk level diploma ini cukup kalau ustazah memberi input kepada kamu ada 3 faktor yang menjadikan proses pertama yang dilalui oleh penterjemah ini sukar. Ya, ada 3 faktor. Okey, kita lihat dulu yang pertama. Ya, kita lihat dulu yang pertama. Ya, ustazah cuba bolkan supaya kamu nampak. Yang pertama, yang ustazah bolkan itu ya. Okey. Yang pertama, faktornya apa? Ya. Ikhtilaf tabi'atul kalimah baina al-lughatayn al-masdar wal hadaf. Berbezanya tabiat perkataan antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Tabiat perkataan kedua-dua bahasa itu tidak sama, berlainan. Mimma yufdi ila adam wujud kalimah khasah fil lughatil hadaf litafsiri ma'na kalimatil lughatil masdar. Yang menyebabkan tidak wujudnya satu perkataan khusus dalam bahasa sumber untuk memberi pentafsiran kepada makna perkataan bahasa sumber itu tadi ya. Tidak wujudnya satu perkataan khusus dalam bahasa sasaran untuk memberi pentafsiran kepada makna perkataan dalam bahasa sumber.
Kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh yang ni. Kita ambil contoh yang ni. Ya. Kalau kamu tidur kelas ustazah ni hari ni, confirm kamu tak boleh jawab amali terjemahan 1. Tak boleh jawab kuis 2 dan tak boleh jawab amali terjemahan 2. Ya, sebab dia sangat theoretical kat sini. Ya, pelajar kena faham betul-betul. Baik, kita ambil contoh perkataan kerusi dan bangku. Kita dalam bahasa Melayu, kita masyarakat Melayu, kita punya sosiolinguistik Melayu, kita ada kerusi, kita ada bangku. Kerusi lain, bangku lain. Kerusi, namanya kerusi bila dia ada tempat kita menyandar. Sekarang ni ustazah duduk atas kerusi sebab ustazah boleh bersandar. Tetapi adanya di sana pada orang Melayu bangku. Bangku ini maknanya tidak ada tempat bersandar. Kalau duduk atas bangku, kamu belokkan belakang kamu ke belakang, confirm jatuh ke belakang. Sebab dia tak ada pengadang kat belakang. Maka, ya, al-lafzu, al-lafzan kerusi wa bangku fil lughah al-malayuwiyah laisa tamaman min taraz wahid. Dia bukannya satu benda yang sama sifatnya. Ciri dia tak sama. Ala gharmi min isyaratihima ila alatil julus. Walaupun kedua-duanya memang merujuk kepada tempat duduk. Tapi ciri dia tak sama. Ya. Tapi dalam bahasa Arab, dia hanya ada satu istilah sahaja yang merujuk kepada kerusi dan bangku, iaitu al-kursi. Bangku tak ada. Kita tak boleh terjemahkan al-bangku. Tak boleh. Tak ada perkataan itu dalam bahasa Arab. Ya, begitu ya. Baik. Baik, kita ambil contoh yang kedua. Kita orang Melayu ini kaya dengan istilah semak, hutan. Semak lain, hutan lain. Okey, katakanlah ustazah duduk rumah teres, ustazah akan cakap, kat belakang rumah ustazah ada semak. Kamu pun faham, oh ada semak, ada lalang, ada rumput meninggi. Tapi kalau ustazah kata kat belakang rumah ustazah ada hutan, kamu akan jengkoi. Rumah teres kat belakang rumah dia ada hutan. Something wrong dengan ustazah ni. Rumah dia itu kat dalam hutan ke apa? Sebab ciri semak dengan ciri hutan berbeza pada orang Melayu. Semak wa hutan laisa tamaman min syaklin wahid fil lughatil malayuwiyah. Ala gharmi min isyaratihima ila mantiqah mughattat bil hasyaish wal asyar. Walaupun kedua-dua istilah itu tadi merujuk kepada satu kawasan yang diliputi dengan rumput dan pokok. Tapi semak tu maknanya lain, hutan maknanya lain. Maksudnya apa kat sini? Hutan itu lebih besar daripada semak. Ya? Tapi dalam bahasa Arab, yutlaqu 'alaiha al-'arab ismun wahid faqat. Dalam bahasa Arab, dia hanya ada satu istilah mewakili semak dan hutan, iaitu al-ghabah. Al-ghabah. Ya? Maka dengan sebab itu kita katakan proses pertama, peringkat pertama yang dilalui oleh penterjemah tadi iaitu fahmun nas al-masdar wa tafsiruhu. Memahami teks sumber dan memberi penafsiran kepada teks sumber itu. Penterjemah sebenarnya melalui satu keadaan yang rumit dan sukar kerana faktor-faktor. Satunya apa? Ikhtilaf tabi'atul kalimah bainal lughatainil masdar wal hadaf. Berbezanya tabiat, berbezanya sifat, berbezanya ciri perkataan antara dua bahasa, iaitu bahasa sumber dan bahasa sasar. Itu baik. Okey, kita lihat kepada contoh yang ketiga. Ya, kita tengok contoh yang ketiga. Pekan bandar. Pekan
bandar. Pekan Bangi. Kamu tahu Pekan Bangi duduk sebelah je kuis itu. Itu Pekan Bangi. Bandar Baru Bangi. Itu jauh daripada kuis. Kalau naik kereta lebih kurang 17 kilometer. Ya. Itu Bandar Baru Bangi. Maknanya pada dimensi fikir orang Melayu, pekan lain, bandar lain. Dan ada satu lagi istilah bandaraya. Bandaraya itu lagi besar daripada bandar. Contohnya Shah Alam. Ya. Baik. Walaupun pekan dengan bandar ini tushirani ila al-Madinah. Tapi kedua-dua perkataan ini laisa min tarazin wahid. Walaupun kedua-dua bandar dan pekan ini merujuk kepada al-Madinah fil lughatil arabiyyah, tapi kedua-dua ini pada sudut pandang orang Melayu lain, pekan lain, bandar lain. Ya. Okey, begitu juga contoh lain kalau kita tengok matar wa ghaith. Bila kita buka kamus, bahasa Melayu, bahasa Arab, kita pun cari matar, dia pun translate hujan. Cari lagi ghaith, hujan. Terjemahan secara mu'jam, perkamusan, kadang-kadang tidak tepat. Tidak tepat. Walaupun secara semantiknya maknanya itu betul, ya, tapi ada sedikit kelainan makna. Kenapa? Annal matar wa ghaith laisa tamaman min taraz wahid. Pada orang Arab, matar dengan ghaith bukan berkongsi satu ciri yang sama. Ala gharmi min isyaratihima ilal ma' an-nazil minas sahab. Walaupun kedua-dua perkataan ini merujuk kepada air yang turun daripada awan, ya, tapi ada kelainan antara keduanya pada sudut fikir, pada dimensi orang Arab. Apa dia yang tak sama? Li'annal awal, kerana yang pertama iaitu matar yufidu ma'nal azab awil adha. Matar dia memberi makna hujan, air turun dari langit, tetapi turunnya air itu boleh menyebabkan kemusnahan. Itu matar pada orang Arab. Wa amma tsani, tapi istilah yang kedua itu iaitu ghaithun. Wa amma tsani fahuwa yufidu ma'na rahmah. Ghaith masih lagi membawa makna al-ma' an-nazil minas sahab, air yang turun daripada awan, tetapi air yang turun itu ke bumi, dia tidak membawa kemusnahan, malah dia memberikan manfaat. So beza pada orang Arab, ya. Bainama fil lughatil malayuwiyah yutlaq alaihima ismun wahid faqat. Tapi dalam bahasa Melayu hanya merujuk kepada makna hujan semata-mata. Okey, sampai di situ faham? Boleh faham? Okey, sampai kat situ boleh faham, ya. So itulah dia faktor pertama. Ya, faktor pertama, kenapa translator menghadapi kesukaran, kerumitan, ya, dalam proses dia nak memahami teks sumber tadi, ya. Dia kena faham dulu, ya. Dan dia sukar kat situ kerana ya nature perkataan berbeza antara bahasa dengan bahasa, ya. Baik, kita pindah kepada faktor kedua, ya. Ustazah teruskan boleh supaya kita habis kelas ini cepat, ya. Kita pindah kepada faktor yang kedua. Okey. Baik. Yang kedua faktornya ialah yang ni. Okey. Yang ni. Ustazah bolkan supaya kamu nampak dia punya poin dia. Ya. Yang kedua yang ni. Okey. Yang kedua, faktor kedua
yang menyebabkan proses faham yang perlu dilalui oleh translator itu menjadi agak rumit ialah kerananya apa? Ikhtilaf al-majal ad-dalali lil kalimat fil lughataini. Berbezanya dimensi semantik bagi perkataan-perkataan dalam dua-dua bahasa. Berbezanya dimensi semantik. Berbezanya komponen semantik bagi perkataan-perkataan dalam dua-dua bahasa, sumber dan sasar. Kenapa dia berbeza? Liikhtilafi al-kalimat. Liihtimali al-kalimat. Maaf ya, tersalah. Liihtimali al-kalimat sunufan minad dalalat. Kerana perkataan-perkataan itu kadang-kadangnya dia mengandungi kepelbagaian makna. Mimma yutarattab alaihi rumut ma'nahu yang menyebabkan kadang-kadang maknanya keliru. فلا يتحدد معناها إلا بوقوعها في السياق المعين dan kita tak boleh tahu makna perkataan itu kecuali apabila perkataan itu berada dalam satu-satu konteks tertentu. Okey, Ustazah ambil contoh. Perkataan alaja. Okey, alaja. Lahu ma'nayan mutabayanan. Kedua, di perkataan ini, alaja ini mempunyai dua makna yang berbeza sama sekali. Yang pertama apa makna dia? Awaluhuma bima'na dawa. Wathani bima'na aslaha. Ada dua makna untuk perkataan alaja. Wakadzalika lafzu rijz. Begitu juga lafaz yang ni. Yahtamilu li ma'nayaini mukhtalifaini. Juga mengandungi dua makna yang berbeza. Apa dia? Yang pertama, dengan makna azab. Wathani bima'na qadar wa najas. Ada dua makna berbeza. Fayutahaddat ma'na tilkal alfaz biwuku'iha fi siyaqil mu'ayyan. Dan kita boleh pastikan maknanya yang betul, kita boleh tahu maknanya apabila kita tengok perkataan itu berada dalam konteks tertentu. Wa illa, jika perkataan itu tidak berada di dalam konteks tertentu, fayuaddi ilal ghumud, maka dia akan menyebabkan kita tak pasti apa makna dia. Ya, begitu. Baik. Okey. Kita tengok contoh lain, ya. Intaqala, intaqala. 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 Baik. Okey, bila kita buka kamus, intaqala ini dia mempunyai pelbagai makna. Ya, mempunyai pelbagai makna. Baik. Wa kadzalika al-fi'lu intaqala. إذا انتزع من مكانه في هذا التركيب انتقل محمد إلى جوار ربه ليصبح غامضا غير محدد المعنى. Perkataan fi'il kata kerja intaqala apabila kita asingkan dia daripada tempat duduk dia iaitu intaqala Muhammadun ila jiwari rabbi, kita keluarkan dia daripada perkataan itu, yasbah ghamidan ghair muhaddad al-ma'na. Perkataan itu akan menjadi rumit dan tidak pasti apa makna dia, ya. Sebab apa jadi begitu, ya? Sebab dia ada kepelbagaian makna dan antara makna dia ialah tahawala, tanaqqala, dhahaba, tuwfiya. Ada 4 makna untuk intaqala. Dan kita tak pasti makna dia yang mana kecuali apabila dia duduk dalam ayat. Apabila kita letak di dalam ayat intaqala Muhammadun ila jiwari rabbih,
Maka kita boleh tahu, oh rupanya ayat ini intaqala kat sini maksudnya tuwfiya. Tuwfiya, meninggal. Tetapi ayat itu intaqala Muhammadun ila jiwari rabbih tidak boleh diterjemah secara harfi sama sekali. Kalau awak sekadar merujuk kamus, intaqala pindah Muhammad ila kepada jiwari jiran rabbihi Tuhannya. Bila kamu susun, pindah Muhammad kepada jiran Tuhannya. Tak betul. Walaupun makna kaumusnya betul. Maka ayat ini mesti difahami dalam konteksnya. Maka perlu dibuat penyesuaian makna. Intaqala Muhammadun ila jiwari rabbih bima'na tuwfiya Muhammad. Muhammad meninggal. Muhammad mati. Ya. Baik. Fawuqu' intaqala في التركيب بالفعل هو وحده الذي يمكنه أن يجيب عن هذا الغرض. Apabila intaqala itu kita letakkan dalam ayat, maka secara automatik kita boleh tahu jawapan kepada persoalan rumut makna itu tadi. Haitsu yakun ma'nahul haqiqi huwa mata aw tuwfiya. Maknanya mata ataupun tuwfiya. Litalazumihi bikalimat ukhra kerana dia diikuti dengan perkataan-perkataan lain iaitu ila jiwari rabbih. Dalam gaya bahasa Arab, bila dicantumkan dengan ila jiwari rabbih, automatik intaqala itu membawa makna mata ataupun tuwfiya. Dah tu ustazah apa bezanya mata Muhammadun dengan tuwfiya Muhammadun? Ada beza dari segi sosiolinguistik. Mata digunakan secara umum. Tuwfiya digunakan untuk merujuk kepada para rasul dan anbiya. Itu berdasarkan sosiolinguistik Arab. Dan tu ustazah apa bezanya ayat mata Muhammadun dengan intaqala Muhammadun ila jiwari rabbih. Fal ibaratani ta'tiyani lima'nan wahid. Betul. Kedua-dua ayat ini mempunyai makna yang sama. Tapi dia ada berbeza. Berbeza dari segi apa ustazah? Okey. Berbeza dari segi gaya bahasa retorik. Al-ibarah al-ula ta'ti haqiqiyan. Ayat yang pertama iaitu mata Muhammadun, ayat itu dibuat dalam keadaan gaya bahasanya hakiki, tanpa majazi. Persembahannya hakiki. Amal ibaratu thaniyatu fata'ti majaziyan. Adapun ayat yang kedua, intaqala Muhammadun ila jiwari rabbi. Itu ayat itu disusun sebab dia ingin mengemukakan satu persembahan majazi dalam gaya bahasa. Kenapa perlu majazi-majazi ni ustazah? Guna sahajalah hakiki. Lisababi mura'at mustawan min mustawayat at-ta'bir. Untuk meraihkan level ataupun peringkat tertentu dalam mengibarahkan sesuatu ayat. Maka bahasa Arab ini dia kaya dengan gaya bahasa. Ada yang boleh dipersembahkan dalam keadaan hakiki, ada yang boleh dipersembahkan dalam keadaan majazi. Ya, baik. Begitu juga ya dengan contoh seterusnya ini. Hadzal rajul tawil al-yad. Hadzal rajulu tawilul yad. Bila awak terjemahkan secara harfi, lelaki ini panjang tangan. Itu terjemah harfi. Dan ayat ini boleh digunakan melalui dua gaya bahasa. Yumkinu isti'maluha haqiqiyan wa majaziyan. Ayat itu tadi, hadzal rajul tawilul yad boleh digunakan untuk dua keadaan, hakiki dan majazi. Yang menentukan hakiki dan majazi apa dia? Konteks. Konteks. Fadzuruf
أو السياق. Konteks هو الذي يحدد نوع المعنى. Konteks yang boleh menentukan jenis makna sama ada majazi ataupun hakiki. إما تأتي العبارة على وجه حقيقي وإما تأتي على وجه مجازي. Konteks yang boleh menentukan ayat itu tadi dia hadir sebagai hakiki ataupun dia hadir dalam keadaan majazi. Apa itu hakiki? Ai anna hadha rajul takun yaduhu tawilan. Lelaki itu di mana tangannya memang betul-betul panjang. Itu hakikinya, tangannya saiznya panjang. Okey, apa pula maksud majazi? Kinayah anil karam. Kinayah anil karam. Dia dikiaskan kepada sifat kemuliaan. Suka memberi rezeki kepada orang. Suka meraihkan orang. Sifat al-karam, mulia. Itu dalam peribahasa Arab. Dalam kinayah Arab, bila dia kata tawil al-yad, itu ialah kiasan kinayah anil karam. Baik. Jadi, daripada contoh yang Ustazah bagi ini sebenarnya kat sana banyak lagi contoh-contoh. Banyak lagi contoh-contoh. Boleh kamu cari, boleh kamu baca, boleh kamu berbincang. Antara contoh yang Ustazah boleh bagi kat sini. Tanawala, darabah, mempunyai kepelbagaian makna dan makna dia itu yang pasti apabila dia berada dalam satu ayat. Baru kita tahu maknanya yang sebetul-betulnya. Begitu. Baik. Okey, kita pindah kepada faktor ketiga. Faktor ketiga yang menjadikan tugasan seorang translator iaitu memahami teks sumber itu menghadapi kerumitan sedikit kerana faktor berikut. Dan faktor yang ketiga ini ialah apa dia? Yang ni lah Ustazah bolkan ni supaya kamu nampak. Faktor ketiga. Inilah dia faktor ketiga. Baik. Nota ini kamu boleh perolehi daripada KLMS. Ustazah dah setting nota ini kamu boleh peraluhi melalui KLMS. Tidak ada nota dalam bentuk PowerPoint ya. Ini semua dalam bentuk Word. Kamu boleh cari dalam ruangan yang Ustazah tulis nota. Bukan cari dekat Big Blue Button. Tak ada. Kat Big Blue Button biasa Ustazah letakkan slide PowerPoint saja ya. Okey, habis kelas bolehlah photostat dan baca, fahami betul-betul sebab benda ini akan ditanya dalam amali terjemahan, dalam kuis, dalam ujian. Baik. Faktor ketiga. Sikit dah nak habis dah InsyaAllah habis dalam tempoh tak sampai 20 minit insyaAllah Okey. Faktor ketiga ialah ikhtilaf al-ma'na. Al-musahib lil kalimat fil lughatain. Berbezanya makna yang berada bersama dengan perkataan itu dalam dua-dua bahasa. Kenapa berbeza al-ma'na al-musahib lil kalimat? Natijah li wujud as-sagharat fil lughah nafsuha. Ia adalah bertetik tolak daripada wujudnya kelompongan dalam bahasa itu sendiri. Al-amru alladhi qad yuaddi ila al-ithnab, yang mana apabila berlaku kelompongan dalam satu-satu bahasa, bila nak pindahkan ke bahasa lain, maka dia akan berlaku ithnab, pemanjangan dalam pengiraan. Contohnya lah, zebra bila pindah ke bahasa Melayu dah jadi kuda belang. Zebra satu patah, pindah ke Melayu dah jadi dua patah, kuda belang. Kenapa tak kekalkan aja kuda? Kenapa nak kena ada belang? Kan? Sebab pada orang Melayu kuda lain, kuda belang lain. Tapi dalam bahasa Inggeris, dia ada dua istilah berbeza. Zebra, zebra. Satu lagi horse. Horse adalah kuda. Zebra adalah zebra. Berbeza bahasa kita Melayu. Wujud as-sagharat fil lughah. Wujudnya kelompongan dalam bahasa kita, kita tidak ada spesifik nama untuk zebra. Maka kita terpaksa itnab.
Itnabnya apa? Memanjangkan pengibarahan kita, maka kita pun kata, oh zebra. Zebra itu rupa parasnya macam kuda, tapi badannya tak sama, belang-belang. So kita pun kata, kuda belang lah. So terciptalah istilah kuda belang. Okey. Arab pula lain. Dia tengok lain pula. Ya. Tayyib. Arab dia tengok apa? Dia kata apa? Zebra. Zebra tak ada. Padang pasir mana ada zebra. Dia pun fikir apa zebra ni nak bagi istilah apa ya. Maka dia pun kata zebra adalah al-himar al-wahshi. Al-himar al-wahshi. Himar ada pada orang Arab. Di padang pasir ada himar. Keldai, kita orang Melayu panggil keldai. Himar itu kita orang Melayu panggil keldai. Dan orang Arab, bila dia tengok zebra, dia berfikir macam mana mahu panggil zebra ni panggil apa. Maka dia pun berfikir dengan dimensi dia. Dia berfikir dengan dimensi dunia dia. Maka dia pun tengok, oh ada himar. Himar ini sangat jinak. Himar ini kalau kita pukul dia pun dia tak lari. Kalau kita tikam dia pun dia tak lari. Himar ini sejenis makhluknya yang dianggap sebagai bodoh. Lurus dan bendul begitu. Itulah himar, keldai. Tetapi zebra ini walaupun saiznya sama dengan himar tadi ya. Tetapi kalau didekati dia terus lari. Ini tidak boleh didekati. Maka orang Arab pun memberi istilah. Zebra ini ialah al-himar al-wahshi. Al-himar al-wahshi. Apa makna al-wahshi? Maknanya liar. Liar. Binatang liar. Yang tidak boleh didekati. Maka wujudlah istilah al-himar al-wahshi. Mewakili zebra. Ya. So rumusannya apa kat sini? Wabima anna ru'yah al-alam bainal lughat mukhtalifah. Oleh kerana sudut pandang dunia antara Melayu, Arab dan Mak Saleh tak sama. Fal-Arab yatlaquna ala zebra ismu al-himar al-wahshi wal-malayuwiyuna yutlaquna alaihi isma kuda belang. Sebab dimensi tadi tak sama. Fayulhaz huna anna al-lughatain al-arabiyyah wal-malayuwiyyah تعبران عن zebra بأكثر من كلمة واحدة. Maka dia mentakbirkan perkataan zebra itu lebih daripada satu perkataan, iaitu kuda belang dah jadi dua patah. Al-himar al-wahshi dah jadi dua patah. Maka dalam bahasa perkara sebegini banyak berlaku. Banyak berlaku. Sebab apa? Sebab tadi wujud as-sagharat fil lughah. Wujudnya kelompongan dalam bahasa. Apa maksud kelompongan? Tidak wujudnya benda itu dalam bahasa itu. Tidak wujudnya perkataan itu dalam masyarakat itu. Ya? Zebra hanya ada di Afrika, di Amerika. Zebra tak ada di padang pasir, di dunia Arab. Begitu juga zebra dia tak hidup di Khatulistiwa. Ya? Okey. Dan kalau kamu perhatikan kat sana adalah banyak lagi perkataan-perkataan. Ya, contohnya bersanding. Bersanding. Itu salah satu contoh yang boleh kita merujuk kepada wujud as-sagharat fil lughah. Wujudnya kelompongan dalam bahasa. Bersanding itu satu budaya dalam masyarakat Melayu. Tidak ada dalam masyarakat Arab. Maka bila nak diterjemah, menghadapi kesukaran kerana ikhtilaf al-ma'na. Ya? Kerana tidak adanya benda itu dalam dunia Arab. Maka dalam situasi ini, bersanding ini mesti diterjemahkan dengan cara memberi interpretasi kepada apa yang berlaku kepada event bersanding itu tadi. Ya? Baik. Okey, habis yang pertama. Peringkat pertama yang perlu dilalui oleh translator. Peringkat kedua yang dilalui oleh translator ialah i'adah
khalqin nas bilughatil hadaf. Dia perlu menstrukturkan teks sumber menggunakan bahasa sasar. Nah, itu yang berlaku yang kedua. ويتمثل الشق الثاني في إعادة خلق النص بلغة الهدف وهذه بدوره عملية شديدة التعقيد. Kan? Dan dia kata benda ini memang susah lah ya, susah. Illa annahu la yajuzu an taghib an adhanil mutarjim haqiqatun annahu yastafidu awalan wa qabla ayyi shay' akhar min at-tahlil ad-dalali bad'an min al-kalimah bi'i'tibariha asghar wahdah zat ma'na qabla al-luju' ila tafsir at-tarkib kaku. Ya? Sekejap ya, ada panggilan masuk. Ustazah jawab telefon sekejap. Kakak ada kelas Ustaz. Tak apa, tak apa. Tak apa. Telefon masa aja deh, telefon kuliah mau. Okey, kita sambung ya. Okey, peringkat yang kedua ini ialah penstrukturan semula mesej yang ada dalam teks sumber ke dalam bahasa sasar. Dan proses ini amaliyah syadidah at-ta'qid. Satu proses yang sangat sukar. Ya, tetapi kat sini penterjemah dia kena faham, dia kena ada dalam minda dia bahawa sebelum dia menterjemah, dia mesti mengambil manfaat daripada at-tahlil ad-dalali, analisis semantik. Bermula daripada satu patah perkataan, barulah dia boleh berpindah kepada memberi tafsiran kepada susunan perkataan-perkataan lain, dan sebelum itu ya mungkin bila dah berlaku yang analisis perkataan, berlaku pula analisis kepada susun atau perkataan-perkataan lain, maka barulah dia boleh berpindah kepada al-ibarah awil jumlah. Baru dia boleh berpindah kepada menganalisis ayat. Daripada analisis ayat, barulah dia boleh menganalisis keseluruhan makna ayat. Itulah dia proses yang berlaku. Ya. Baik. Okay, secara rumusannya ya, wal muhim huna annal mutarjim yastafidu fil halataini sabiqataini, ya, translator ya, apa yang penting translator dia mengambil manfaat daripada dua proses yang berlaku itu tadi. Apa dia? Fahmun nas al-masdar wa tafsiruhu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, i'adah khalqin nas bi lughatil hadaf, ya, yastafid al-mutarjim fil halataini as-sabiqataini min dirasat ilmi dalalah. Sebenarnya ya, translator dia mengguna pakai apa dia? Dalam proses yang berlaku itu tadi, dia mengguna pakai apa yang ada dalam pengajian ilmu semantik. Atau bi'ibaratin ukhra annahu yastafidu minat tahlil ad-dalali. Sebenarnya dengan lain perkataan, translator dia mengguna pakai apa yang ada dalam analisis makna. Qabla an yanqul al-ma'na min lughatin ila ukhra, sebelum dia pindahkan makna dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Baik. InsyaAllah dah nak habis. Sikit lagi dah ya. Baik. Sikit dah. Okay, boleh teruskan. Ada 2 perenggan lagi dah. Boleh dah. InsyaAllah. Boleh dah. 4 suku habis ya. InsyaAllah. Okay, kan nak rehat dulu. Habiskan Azhar. Habiskan lah ya. Cepat sikit balik kan. Nak balik ke mana? Duduk kat rumah je tu pun kan. Okey. Boleh teruskan? Boleh. Boleh saja. Okey. Wa kadzalika la yataqayyad ilmu dalalah bil isti'mal al-mu'jami fi tahlil ad-dalali. Begitu jugalah ya, ilmu semantik ini dia tidak terikat dengan penggunaan kamus dalam analisis makna. Begitu juga translation.
Kita tak boleh terikat dengan kamus 100% dalam kita menterjemah. Kenapa jadi begitu ya? Li'annal kalam qad tuhitu bihi mulabasat wa zuruf khasah la tusajjiluha ma'ajim al-lughah. Kerana satu-satu interaksi bahasa yang berlaku itu kadang-kadang dia dilingkungi dengan konteks tertentu yang tidak boleh dicatat dalam kamus. La yakhfa anna ma'na al-kalimat murtabit bil mu'jam. Ini tidaklah bermakna kita menafikan bahawa makna kalimah itu tidak berkait dengan mu'jam. Tidak. Cuma mu'jam ini hanya memberi sebahagian makna. Ya. Lakin la yastadillu ilmu dilalah ila ma'na kalimah ma bimujarrad ar-ruju' ila al-isti'mal al-mu'jam. Cuma ilmu dalalah ini dia tidak merujuk kepada penggunaan mu'jam secara 100% semata-mata merujuk mu'jam. Li'annal ma'nal warid fil mu'jam, kerana makna yang ada dalam kamus itu qad yakun aman atau qad yakun mutlaqan. Kadang-kadang makna yang ada dalam kamus itu diberi secara makna umum dan kadang-kadang diberi makna dalam kamus itu secara khusus. فالتركيب الذي ترد فيه الكلمة هو الذي يحدد معناها. Maka susunan ayat yang mana perkataan itu ada dalam ayat itulah yang menentukan maknanya yang tepat. Baik, last paragraph last. Paragraph last. وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي وُجْهَةِ نَظَرِ التَّرْجَمَةِ. Begitulah sudut pandang yang ada dalam dunia translation. Begitu, maksudnya begitu apa? Maknanya translation pun tak bergantung pada kamus 100%. فَالْإِعْتِمَادُ عَلَى الْمَعْنَى الْمُعْجَمِ الْمَحْض لَا يُمَثِّلُ الْمَعْنَى بِكُلِّيَّتِهِ. Pergantungan kepada makna mu'jam semata-mata tidak boleh mewakili keseluruhan makna. Kenapa jadi begitu? لأن المعنى قد يستمد من الألفاظ المتسلسلة المترابطة. Kerana makna itu dianya terhasil daripada penyusunan lafaz-lafaz tertentu yang saling terkait antara satu sama lain. وقد يتصل بالسياق. Dan kadang-kadang makna itu dia ada hubung kait dengan konteks. الذي له أنواع المعنى, yang mana konteks itu dia ada kepelbagaian makna. Allazi qad la yufassiruha al-mu'jam, yang mana ada sebahagian maknanya tidak diberi pentafsiran oleh kamus. Fal ibaratan intaqala Muhammad ila jiwari rabbih. Dia kata dua ayat ini, wa hadzal rajul tawil al-yad, dua-dua ayat ini la yumkinu naqlu ma'nahuma naqlan sahihan bimujarrad ar-ruju' ila al-mu'jam. Kedua-dua ayat ini mustahil. Sama sekali tidak mungkin kita boleh pindahkan maknanya dengan pindahan yang benar dengan semata-mata merujuk kepada kamus. Tak boleh. Tak akan dapat makna yang betul. Li'annahu yufassirul ma'na tafsiran harfiyan. Kerana kamus itu memberi pentafsiran makna secara harfi. Mun'azilan an siyaqil isti'mal, jauh daripada konteks makna digunakan. Wahadha min sya'nihi an yuaddi ila tarjamah khati'ah. Dengan sebab itu, kalau merujuk semata-mata kepada kamus, dia akan menyebabkan terjemahan itu tidak tepat, kurang upaya. Jadi OKU terjemahan itu حيث لن يكافئ المعنى في اللغة الهدف المعنى المراد في اللغة الهدف في اللغة المصدر, yang mana tidak akan berlaku sama sekali kesepadanan makna dalam bahasa sasaran. Ia tak akan sama makna dengan apa yang dimaksudkan dalam bahasa sumber. Baik. Wa mimma yusa'idul mutarjim ala tarjamati sahihah huwa, dan perkara yang boleh membantu penterjemah dalam memastikan berlakunya terjemahan yang tepat dan tuntas ialah apa? Wa'yuhu bidauri siyaq fil ibarah. Translator mesti menyedari fungsi konteks dalam ayat itu.
بجانب إدراكه الاختلاف في الخصائص الدلالية اللغوية بين اللغتين المختلفتين. Di samping translator itu juga perlu mengenali, menguasai berlakunya kepelbagaian, kelainan dalam ciri-ciri semantik bahasa antara kedua-dua bahasa yang berbeza. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Habis. Ya, habislah kita punya sesi kuliah. Okey. 4:11 minit. Balik awal betul. Ya, balik awal. Okey. Boleh faham? Ya, boleh juga. Ya. Boleh Ustazah. Jadi dalam amali terjemahan 1, amali terjemahan 2, kuis 2 nanti semua akan berkisar berkaitan dengan proses terjemahan yang Ustazah ajar hari ni, yang Ustazah ajar minggu lepas, ya, semua. So kena faham betul-betul semua konsep yang Ustazah ajar. Ya. Baik. Kamu kena alert, ya, alert, kena ingat betul-betul tarikh-tarikh tu, ya, tarikh-tarikh jangan miss, ya, jangan miss. Sebab bila kamu miss tidak akan ada ujian ulangan, tidak akan ada amali ulangan, tidak akan ada kuis ulangan. Ya, sebab memang begitulah, ya, terpaksa menghadapi PKP ni lah. PKP kita ni memang menjadikan kita terkekang, ya. Okey. So, Ustazah harap kamu dapat manfaat, ya, antum tastafidun min hadhil muhadarah, min hadhil madah haula ma yata'allaq bi majal dirasat at-tarjamah. Tapi Ustazah nak ingatkan apa yang kamu belajar ini adalah terlalu sedikit. Tidak sampai 5% pun daripada apa yang ada dalam dunia translation, ya. Sebab kamu di peringkat mustawa ad-diplom ini kita sekadar memberi mukadimah ataupun tamhid sahaja, ya, yang berkait dengan translation. Baik, boleh balik semua, boleh left. Boleh left awal, ya, 4:13 minit, ya. Terima kasih. Okey, so boleh left satu-satu tapi jangan lupa minggu depan, minggu 10 adanya amali terjemahan 1, ya. Begitulah seterusnya, ya. Terima kasih sudah. Sama. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.